إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dan masih lagi memberi kesempatan ruang kepada kita untuk bersama-sama kita berada di majlis Allah dan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita live daripada rumah Ustaz Aufa di Kota Damansara. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, majlis kita pada pagi ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajaan dan anjuran majlis pada pagi ini adalah grup infak Masjid Darsa 17 di bawah tajuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan grup ini mendapat rahmat, mendapat pandangan kasih sayang Tuhan, dan Allah kukuhkan iman dan taqwa mereka, dan moga-moga taqwa menjadi bekalan yang paling diutamakan oleh mereka untuk menjalani jalan kebaikan di dunia ni, untuk kebahagiaan kal abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Tajuk yang diketengahkan ialah mengikuti akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sunnah? Sunnah ialah budaya. Bila sebut sunnah Rasulullah, maknanya ialah budaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam diturunkan kepada bangsa yang kerah, iaitu bangsa Arab.
Kalau sebut orang Arab ni, mereka sangat keras. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Mereka sangat keras. Tetapi bahasa mereka itu murni. Bahasa mereka unik. Bahasa mereka bersih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahasa Al-Quran ialah merupakan Bismillahirrahmanirrahim, bahasa yang sebegitu halus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu kalimah Arab dapat dipecahkan sehingga 70 pecahan. Setiap bertambah huruf, maknanya akan berubah. Ataupun maknanya akan bertambah. Ini bahasa Arab. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang Arab ni dia ada budaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang mencerminkan muru'ah ataupun mencerminkan maruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, jubah. Jubah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakaian yang baik. Sebab dia ringkas dan dia menutup, meliputi bahagian badan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian juga budaya perempuan Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang melitup seluruh badannya, hatta kadang-kadang melitup akan wajahnya. Pun kalau terbuka, mata dia saja. Ini tak ada dalam masa dalam dunia ni. Jadi budaya ni ialah budaya orang Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang Arab, budaya mereka itu sangat bermaruah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah pilih bangsa ini, dilahirkan Rasulullah di dalam mereka. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan wa yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah membangkitkan di kalangan orang-orang ummi itu seorang rasul. Yaslu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, bahkan mendidik mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Al-Quran. Dan juga hikmah. Hikmah itulah maknanya sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Budaya sebelum datangnya Islam, budaya yang sangat, budaya Arab ini ataupun kehidupan mereka itu tersangat buruk. Di zaman itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka memperbudakkan orang, memperhambakan orang. Jadi orang-orang yang dijadikan hamba ialah mereka yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dikira kelas paling rendah, iaitu mereka berkulit hitam. Jadi siapa kulit hitam, jadi hak tu jadikan orang yang dibuatkan mereka itu hamba. Jadi ataupun dalam bahasa yang lain, manusia yang dijadikan seperti binatang, dijual beli, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan diperendah dan diperhinakan. Sedangkan manusia ni Allah menciptakan pelbagai bangsa ialah untuk mereka itu saling berkenal-kenal.
yata'arafu. Allah kata kami jadikan manusia tu syu'uban wa qabaila lita'arafu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah untuk mereka tu saling kenal mengenal, untuk saling berkawan, berteman dan sebagainya. Tapi zaman jahiliah itu budaya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budaya jahiliah itu dia panggil budaya yang paling buruk. Mereka bukan tak cerdik. Jahiliah ni bukan berarti bodoh. Tapi mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tersangat buruk. Tindakan mereka itu berasaskan kepada buruk dan jahil daripada tujuan pasal apa Allah Subhanahu wa taala mencipta dan mengadakan. Orang perempuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana mai bulan diasingkan, tak boleh pegang tu, tak boleh pegang ni, dikira kotor. Jadi orang perempuan kena diletak dalam bilik, kena kurung sampai dia habis masa datang period dia. Anak-anak perempuan dibunuh. Cara bunuhnya sangat tragis. Iaitu ditanam hidup-hidup. Itu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk dengan para sahabat. Dalam waktu duduk dengan para sahabat tu, mereka bercakap-cakap, bersembang-sembang, mengenang nostalgia mereka di zaman jahiliyah. Maka saya perlu bercakap. Sayyidina Umar dia kata, bila magiliak dia cerita tentang dia. Kata Sayyidina Umar, aku zaman jahiliyah lah bodoh. Nak tergelak dia lah. Aku buat Tuhan ni aku buat daripada buah-buah tamar. Pelekat, jadilah lembaga Tuhan. Aku sembah Tuhan tu. Aku lapar, bila aku lapar, aku kepok tangan dia, aku makan tangan dia. Lepas tu rasa nak cubit hidung dia, ambil hidung dia. Jadi mereka ketawa. Di atas kebodohan mereka di zaman jahiliah. Tapi dia kata satu, aku ingat, aku tak boleh lupa. Aku ada anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budak perempuan ni, mereka bukan tanam beranak-beranak terus tanam, bagi besar dulu. Bagi besar, boleh bercakap. Hak tu masa yang sesuai untuk tanam. Sayyidina Umar dia kata dia bawa anak perempuan dia. Bawa cangkui. Pegang anak perempuan. Pergi tengah padang pasir, korek lubang. Anak perempuan tanya, nak buat apa ayah? Nak korek lubang. Oh, anak perempuan tengok. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai bila parah lubang tu dah sesuai untuk anak tu dimasukkan dalam lubang, Sayyidina Umar naik atas. Anak tolak turun bawah. Lepas tu tarik ya. Nak buat apa ni ayah? Tak apa. Tarik. Ayah. Sampai habis anak tu tenggelam dalam tanah. Dia kata, hatu kat dia tutup, aku tak boleh lupa kejahilanku. Itulah budaya bangsa Arab di zaman sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Sampai punya jahil Arab ni, mereka tawaf Kaabah tu bertelanjang. Pasal mereka kata kita ni mana ada baju yang kita pakai, kita bersih daripada maksiat, bersih daripada dosa. Jadi akhirnya loneh baju semua, selesai tawaf dalam keadaan telanjang.
Cuma orang perempuan taklah macam orang lelaki-lelaki. Satu orang perempuan Zahiliyah kata, jadi orang perempuan ni dia pakai baju paling nipis sekali untuk mentawafi Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi mereka kata kami tak redha kami dilihat oleh orang. Itu zaman jahiliyah. Tapi mereka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahmat Allah kepada orang Arab, Tuhan utuskan seorang rasul. Orang Arab ni dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyebar dalam orang Arab jahiliah ni, iaitu orang-orang mereka banyak yang tak reti membaca dan tak reti menulis. Bukan tak pandai, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada budaya mengajar membaca dan juga menulis. Maka di antara mereka itu adalah Rasulullah. Mereka yang tak reti membaca, tak tahu membaca menulis itu, di antara mereka adalah Rasulullah. Itu yang Allah kata, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang telah mengutuskan di dalam kelompok ummi itu seorang rasul. Jadi ummi ni merujuk kepada orang yang tak reti membaca dan tak reti menulis. Nabi kita SAW dalam perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Ali jadi tukang tulis. Dia menulis tulisan daripada Muhammad Rasulullah. Jadi di pihak orang Quraisy, bila tengok Sayyidina Ali tulis Rasulullah, dia kata, hak ni kami tak mahu. Rasulullah ni Muhammad saja, Rasulullah kami tak mahu. Hak ni kena buang. Sayyidina Ali pertahan, mana boleh buang? Rasulullah ialah Rasulullah. Tegas tak mahu buang. Jadi ketika itu, kalau Sayyidina Ali tak buang, tak jadilah perjanjian. Nabi pun tanya, Rasulullah tu hak mana? Nabi tak kenal tulisan. Jadi akhirnya sana Nabi kata, Ali pegang tangan kau, jaga telunjuk. Tempat tu tang mana? Hak Rasulullah tu. Jadi sana Ali ambil tangan Rasulullah, Nabi sendiri padam. Makna Nabi tak tahu membaca, Nabi tak tahu menulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, tapi ummi Rasulullah itu ialah kemuliaan untuk Rasulullah. Tapi umat tak boleh ummi. Umat tak boleh ummi. Rasulullah kemuliaan untuk dia. Pasal berkait dengan Al-Quran. Kalau Nabi pandai membaca, Nabi pandai menulis, orang akan kata Quran Nabi yang tulis, Nabi yang buat. Nah, itulah hikmah daripada sebab Nabi kita ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, daripada kelompok orang-orang ummi dalam bangsa Arab ketika itu, lahirlah seorang Rasul yang baca Al-Quran. Maka mendidik orang-orang Arab yang keras tu sampai mereka jadi orang yang paling lembut dalam sejarah manusia. Kelembutan hati mereka itu menjadikan mereka setinggi-tinggi manusia dalam dunia yang mencapai kemuliaan pada sisi Tuhan. Golongan yang panggil dengan generasi sahabat yang sangat mulia tu. Mereka lah bangsa yang paling awal yang dijanji oleh Allah dan Rasul yang menjadi penghuni syurga. Dan di kalangan para sahabat ada 10 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Nabi menjanji syurga. Al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijanji syurga. Sebelum dijanjikan kepada umat manusia ni, syurga dijanjikan kepada mereka. Sampai mereka jadi generasi terbilang. Mereka lah yang paling kasih dan cinta kepada Allah waktu itu. Sebelum bangsa lain mengenal Allah, mereka lebih dulu kenal Tuhan. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa mereka yang mulia tu. Subhanallah.
satu bahasa yang tidak ada cacat celah. Orang dengar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, langsung orang menganggap orang tu mulia. Contoh kalau kita kata kalau kita cakap Melayu ni, kami pengalaman di Mesir. Zaman saya duduk Mesir dulu, zaman tu zaman susah berai. Kita orang Melayu makan berai. Kita nak masak nasi. Nak beli beras kena naik bas dalam berbelah-belah kilometer nak kena pergi beli beras. Tu pun beli beras, seorang beli dapat sekampik. Kena pergi, kalau nak beli banyak kena pergi ramai. Duduk rumah 7 orang, jadi boleh balik 7 kampik. Esok habis beras pergi pula. Bila kita naik bas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pergi beli beras. Orang Arab Mesir ni ulu juga apa perak tengok orang. Kita ni ditanya, "Anta Yabani?" Jepun dia kata kat kita. La. Kami ni orang Malaysia, Malizi. Fin Malizi. Malaysia mu tak kenal taman-taman duduk. Tengok muka kita, Yaban tu. Tak tahu. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila nak bahas, tak tengok kita. Siapa dia ni? Depa ni orang apa? Bila kita beli beras, naik atas bas, kita duduk cakap sembang-sembang ni. Depa kata kita cakap bahasa burung. Mungkin depa dengar hidup cakap ni macam burung duduk kicau. Depa tak tahu kita reti bahasa depa. Duk mengata kat kita pula. Depa ni main perhabis beras di Mesir. Geram jugalah. Jadi, tu tanggapan orang pada bahasa kita. Dengar. Tu tak dengar India bercakap lagi, bergulung-gulung lidah. Kan? Jadi, bahasa dalam dunia ni, tanggapan orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya dipertikaikan kemurnian bahasa, tapi tidak bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Itu kemurnian bahasa Al-Quran. Orang Melayu kita ni kalau Arab cakap maka amboi sadaqallahul azim tu. Sedangkan bukan cakap, bukan Al-Quran pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Al-Quran, Nabi itu, Rasul itu yang baca Al-Quran, mendidik mereka jadi manusia sebaik-baik manusia dalam dunia dan alam, sehingga terbaik mereka itu dijanjikan mereka syurga. Dan kerja Rasul ni, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Quran. Lepas tu wal hikmah, sunnah, mengajarkan mereka itu budaya Al-Quran, budaya sunnah. Okey. Bila bercakap tentang sunnah, jubah sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, jubah itu budaya orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rida ni jadi budaya orang Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sugi ni budaya orang Arab. Orang Arab zaman tu tak ada beri gigi, dia pun sugi pakai kayu arak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Islam ni boleh kerana Arab ni bangsa yang cakapan mereka, budaya mereka elok. Jadi dibangkitkan Nabi di kalangan mereka, dibangkitkan Rasul di kalangan mereka. Bila dibangkitkan Nabi SAW di kalangan mereka, sesaat Nabi diangkat sebagai Rasul, ketika tu dia declare semua yang Nabi pakai, Nabi orang Arab, sebagai sunnah. Sebelum tu tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua yang melekat di Nabi SAW itu ialah sunnah.
budaya Arab langsung jadi sunnah. Maknanya tak payah cari hal lain. No? Kita kan, kalau kita orang Melayu ni, nak buat kat kita, nak ambil pakai jubah, kan? Nak kena cari kayu sugi. Zaman tu mana ada kayu sugi, mana nak kalau bahasa kita lah, bangsa kita, nak pergi ambil orang lain buat, susah. Tuhan buat secara mudahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Budaya Arab yang asalnya budaya, bila Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, langsung diperakukan. Semua yang melekat di Nabi ialah sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita kata macam sorban. Orang Arab pakai sorban. Pakai sorban. Orang Arab rambut panjang. Kalau tengok dalam contoh-contoh Arab kan, rambut panjang. Itu budaya mereka. Bahkan anak-anak kecil pun rambut panjang. Jadi akhirnya begitulah semua yang menjadi praktikal orang Arab itu langsung dia menjadi sunnah. Sebab itu jangan duk heran. Kan kita tengok baru ni pada saat Madi Rasul kan, satu kejutan besar pada dunia ni, bulan Madi Rasul, panggil apa nama orang putih tu, Big Bull. Big Bull mai daripada Amerika. Orang Arab jadi gila. Kita kata macam mana mereka tu duk menari-menari pakai jubah. Kita ni nak masuk disco kena buang jubah. No? Nak masuk karaoke kena buang jubah. Tapi mereka menari pakai jubah. Tak heran, budaya. Mereka tu sakat budaya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling saya sedih. Sedih sangat-sangat. Satu pertunjukan orang perempuan pakai skirt yang bukan, maknanya bukan skirt pada lutut, tapi sampai pada punggung. Lepas tu subhanallah, dikibarkan bendera Arab Saudi yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang gambar pedang tu. Itu penghinaan. Allahu Akbar. Apa maknanya? Maknanya jahiliah dah balik lah di tanah Arab. Jahiliah dah balik main tanah Arab. Cuma dulu panggil jahiliah kuno. Hari ini disebut jahiliah milenium. Jahiliah tahun 2000. Dan subhanallah, kita tengok juga bila mana diresmikan satu disko nama apa lah, diresmikan disko tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang perempuan Arab dah pakai macam orang perempuan Eropah. Nampak bahagian dada ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan dikelilingi oleh orang-orang Arab yang pakai jubah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dah balik lah. Jadi hak inilah kehancuran orang Arab. Mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab 10 di antara alamat kiamat ialah gempa bumi di semenanjung tanah Arab. Tuhan tak akan mendatangkan balaknya, melainkan asbab itu ditarik oleh manusia sendiri. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di atas muka bumi, fil bari wal bahri, di darat ataupun di laut, ialah dengan sebab tangan manusia yang mengusahakan, yang menarik malapetaka, yang menarik musibah, yang menarik bala tu mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Begitulah sunnah Rasulullah SAW wujud di dalam agama. Dan sunnah ini ialah sumber kekuatan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sunnah menjadi sumber kekuatan kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka bangsa-bangsa Islam dalam dunia ni, taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kata-kata macam bangsa Turki, bangsa Hind, benua India, Pakistan, India, bahkan bangsa Cina, bahkan orang Melayu. Ini bangsa-bangsa besar dalam dunia ni, masalah Sayyidina Muhammad, yang melekat sunnah pada bangsa ni. Kalau kita tengok macam Cina. Cina ni ada kepiah, ada pakai kepiah. Macam ya ahlui kan. Dia ada macam rehan-rehan duk pakai. Jadi kalau Cina betul, Cina Islam, yang mereka Islam di tangan mereka Islam di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, ada Sayyidina Muhammad. Dia baju Melayu macam kita. Dia pakai selok putih, baju sekerat, ada Sayyidina bekas ban. Jadi mereka mengambil, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, praktikal yang dibawa oleh Islam menjadi budaya mereka. Orang Pakistan, Allahumma salli ala sayyidina, baju labuh berbelah, kita panggil kurta, ada kepiah atas kepala, baju kurta masalah Sayyidina Muhammad. Kata ulama, itulah bayangan qamis. Qamis ni, ada ulama kata ni qamis ni dia tak ada ni, tak ada kancing, dia lepas macam ni. Qamis ialah pakaian yang paling Nabi suka pakai sekali, sebab dia ringkas, saruk terus jadi. Dan ada ulama kata qamis tu macam yang orang Pakistan pakai tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang baju labuh yang belah tu. Dia semua sama nampak indah. Pakai kurta nampak cantik, pakai qamis nampak elok. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok orang Turki. Ni Turki dulu, bukan Turki moden. Turki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Turki dulu, bayangannya ialah kepada jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Mahmud Effendi. Untuk boleh search Syekh Mahmud Effendi. Seperti Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi tu bayangan pakaian orang Turki dulu, zaman sebelum ditumbangkan Uthmaniyah. Makna orang Turki pun memakai pakaian yang sama, selaras seluruh alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan cantik. Dan kalau perempuan-perempuan mereka, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, pakai macam orang Arab pakai. Bahkan pengaruh Arab itu masuk dalam Uthmaniyah. Contoh kita tengok macam alat-alat muzik. Muzik Turki ni dia macam Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pakaian dapat kita lihat contoh yang paling nyata bahawa sunnah diterima oleh bangsa-bangsa Islam yang besar dalam dunia. Orang Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sesuai dengan dia. Dia panggil baju Melayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tengok bahagian atas, orang kata jubah. Orang putih yang ramai, meja yang ada collar tu. Tapi kalau budaya Islam, semua macam ni ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sama ada yang ada macam ni ataupun yang kosong. Jadi itulah budaya Islam dulu. Cuma orang Melayu ni,
lagi halus, unik. Baju Melayu, kalau kita orang Kedah dulu, dia panggil juga baju teluk belanga. Tu tak tahu pasal apa. Teluk belanga ni dia macam orang Johor tu. Tu teluk belanga. Dia tak ada collar macam ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Juga pada orang Kedah, dia panggil juga baju Fatihah. Baju Fatihah tau. Tu hebat tau. Hebat main. Jadi tu lama orang Melayu lama. Baju Fatihah. Nak abang kata agama. Baju ni pula dia ada tiga poket. Apa dia tu? Islam, iman dan ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga butang. 5 rukun Islam. Kalau tak mau buh 5, buh 3. Islam, iman, ihsan. Buh 4 bukan dia. Buh 4 bukan dia. Bukan baju asal-asal agama. Begitu orang Melayu, subhanallah, menerapkan, menimbulkan makna-makna daripada budaya Melayu yang selaras dengan sunnah. Sampai kehalusan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tergambarkan pada orang Melayu menyambut Hari Raya. Hari Raya mesti buat ketupat, bukan buat kek. Kalau raya mesti kena buat ketupat. Kalau orang Kedah, masalah Sayyidina Muhammad, dia 3 bucu. 3 bucu tu sama. Islam, iman dan ihsan. Mesti kena buat pulut tupat. Pulut ni warna putih. Bila kita buka putih, itulah fitrah. Fitrah. Itulah hati seseorang yang bila mana menyambut hari raya, hatinya mesti putih dan bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kita tak belajar lagi tentang tengok orang Melayu pakai tengkolok. Allahumma. Tengkolok ni serban orang Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang Melayu ni dah merupakan bangsa yang dah tinggi. Kalau tengok orang Melayu, subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, mereka pakai ala-ala kot. Baju tu pula macam songkek tu. Tu baju Melayu, baju bangsawan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangsa kita ada bangsa yang sudah tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau seluarnya tak labuh, sunnah. Mana? Separuh betih. Allah sayyidina Muhammad. Bila kita pakai cara tu nampak, Masya Allah. Jadi kita sendiri pun rasa kemananya ketinggian bangsa ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya subhanallah, maka semua ni ialah budaya yang selaras dan sesuai dengan Islam dulu. Dulu orang perempuan Melayu, dia macam pakai kerudung. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pakai dia ni pakaian, lepas tu dia ada kain batik. Kain batik ni hawa ni untuk orang lelaki tarik. Nampak tak? Maknanya sini satu budaya yang halus diasaskan oleh nenek moyang kita. Subhanallah. Dia panggil purdah orang Melayu. Jadi kalau serban ni contoh saya pakai serban ni. Hak ni dia panggil serban Nusantara, dia keluar sikit. Jadi Allah Subhanahu Wa kalau tengok kita punya apa dia panggil Allah Subhanahu Wa Muhammad tengkolok tu kan, dia ala-ala serban. Kalau ulama mereka pakai serban Nusantara, ada makna dah. Sebab kalau tengok kalau sunnah Rasulullah SAW, Nabi pakai 2, Nabi serban Nabi 2 ekor. Jadi cara mempraktikkan tu berbeza. Kalau orang tabligh, dia 2 buku belakang. Jangan tengok orang tabligh pakai kan. Kalau tengok para habaib, macam Habib Umar pakai, tarik satu, lepas satu buku belakang. Nusantara tarik macam ni. Serban Nusantara. Ulama-ulama dulu mengamalkan itu budaya yang sesuai dengan sunnah. Kalau di Kedah hari ni, satu ulama tua, Tuan Guru Haji Abdullah Sama, contoh orang yang pakai serban Nusantara. Dia mesti tarik satu sikit. Begitu kalau dok tengok orang-orang pondok dulu-dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka budaya-budaya ni budaya yang ada sumber daripada yang asal, iaitu mengamalkan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hebat orang Melayu ni, subhanallah, mereka tak sedar mereka ada amal sunnah, kain pelekat. Sebab di antara yang Nabi pakai ialah izar. Izar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izar ni kain. Bila-bila saya ke Yaman, saya jumpa dengan salah seorang ulama Yaman, Habib Muhammad. Waktu tu dia jaga bahagian dakwah Darul Musafa. Habib Muhammad apa ni? Al-Idrus. Bila saya bercakap dengan dia, saya tanya. Saya nak tanya Habib, kain ni siapa mula dulu? Orang Arab Yaman ke ataupun kami orang Melayu? Dia senyum dan ketawa. Dia kata, izan ni sunnah, Syekh. Bila kita pergi Yaman, masalah khususnya kita pergi ke Hadramaut, kita pergi di Tarim, jadi semua orang pakai kain. Naik kapal terbang pakai kain. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita ni di Indonesia ni, subhanallah, masalah sama biasa, mayang Jumaat pakai kain. Budaya. Jadi Islam kita main daripada mana? Main daripada Yaman. Ulama-ulama Yaman datang bawa Islam dulu-dulu. Kalau kita pergi di India pun sama juga. Di India orang pakai kain, khususnya di Kerala. Jadi sebab tu pendakwah yang main ke Nusantara dulu ni daripada mana? Daripada Arab Yaman, Hadramaut. Jadi orang Melayu tak pelik Hadramaut, sebab banyak orang Arab datang berdakwah di Nusantara daripada Hadramaut, negeri Hadramaut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kurang juga pendakwah yang main daripada India. Kalau India daripada mana? Daripada Kerala. Jadi subhanallah, masalah saya nama daripada Kerala. Jadi mereka dah main bawa budaya Islam, main pakai kain. Pendakwah dan pedagang, mereka main bawa Islam pakai kain. Jadi kain ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad sunnah. Jadi secara tak langsung kita dah amal sunnah, seperti mana orang Arab pakai jubah, Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, masalah Sayyidina Muhammad langsung jadi sunnah. Kita ni cara tak langsung kita dah bersunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitu juga orang Melayu, dia ada kain sebai. Orang tua-tua lama kan, kalau apa ni orang Kelantan dia panggil kain, kita kata kain cukin. Apa panggil? Kain lepas. Satu lagi tu dia panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahasa orang Kelantan tu. Tak main bahasa dia. Kita panggil kain cukin. Orang Kedah, sallallahu alaihi wasallam. Dia sunnah dah. Dia mesti bawa kain ni. Hak ni nak lak peluh. Begitulah amalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan yang berkait dengan sunnah, membudaya dalam masyarakat kita. Semuta dia panggil. Semuta, tak main bahasa tu. Jadi semuta tu nak lilit atas pun boleh, nak buah atas bow pun boleh, semua boleh. Jadi hak ni juga untuk digunakan untuk lak peluh. Macam sunnah Abu Hurairah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau peluh-peluh gitu. Bahkan orang Melayu pula lagi halui. Hak ni boleh jadi ni, apa panggil? Bukan sapra, senjata. Apa dia panggil? Kin cindai. Cindai. Masalah senam, iaitu ilmu mempertahankan diri. Maknanya berlawan dengan musuh pakai kain ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pesan Tuku Jumat Lanai, ayah sampaikan pada kami, serban ni kena bawa mana pi pun. Kalau tak pakai, ibu sini, ibu belah kiri. Kalau nak pakai, tak nak pakai, serban kena bawa tak ni. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia bertindak sebagai kita
bersunnah. Sebab Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai bawa ridak ni, Nabi tak belah kiri. Tak belah kiri. Tak belah kanan boleh. Hal ni amalan para habaib. Jadi para habaib letak belah kanan. Tanda mereka itu Ahlul Bait. Kita boleh tak? Boleh. Tanda kita kasih pada Ahlul Bait. Tapi kalau kita tak belah kiri, itu sunnah Rasulullah. Apa dah maknanya? Maknanya kita cover hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan. Kalau tak cover ni, hati ni dia terbuka. Dia terbuka dengan dunia yang kita berdepan. Jadi bila tak sini, dia cover. Jadi subhanallah, semuanya masalah Sayyidina Muhammad menjadi budaya Islam selepas dibangkitkan Nabi sebagai Rasul. Satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kegunaan ni, memuliakan orang sebagai contoh. Dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah tamat perang Hunain, tiba-tiba para sahabat dikejutkan dengan seseorang perempuan yang mendakwa dia ialah kakak Nabi. Orang pun bergegas jumpa Rasulullah. Ada satu orang perempuan, Rasulullah nak jumpa dengan engkau. Dia kata dia kakak engkau Rasulullah. Nabi pun berdiri, Masya Allah. Nabi teringatlah. Siapa dia? Syaima. Siapa Syaima? Syaima ialah kakak susuan Rasulullah, anak Halimatus Sa'diyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Syaima, kakak dia. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buka lidah dia untuk diduduki oleh Syaima. Jadi hal ni memuliakan orang. Ridak yang mulia kita pakai ni memuliakan orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi jemput para sahabat main rumah. Rumah Nabi bukan besar pun, seadanya aja. Tiba-tiba main satu orang. Jadi bila main rumah, jadi mereka semua duduk atas hamparan. Tiba-tiba masuk Jabir ibn Abdullah. Jabir ni dia baru masuk Islam. Masalah Sayyidina Muhammad main rumah Nabi. Bila dah main, orang dah penuh. Jadi orang dah penuh, orang semua duduk atas hamparan. Jabir duduk di bawah hamparan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil ridak dah ni. Nabi baling pada Jabir. Nabi suruh Jabir duduk di atas ridaknya. Tapi Jabir tahu diri dia siapa, dia tahu Nabi siapa. Dia pegang ridak Nabi, dia tak sanggup nak duduk. Jadi dia cium ridak Rasulullah, dia pegang ridak Rasulullah. Tu Jabir bin Abdullah. Jadi subhanallah, maka semuanya ialah merupakan perkara yang membudaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi Islam itu unik, Islam itu hebat, dan selagi mana kita mengamalkan sunnah, kita akan mendapat kemuliaan dalam hidup kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan valid dan sesuai di semua zaman. No, contoh kita kata kalau buh dalam poket sugi, orang tak pelik, memang biasa. Tapi kalau buh bergigi dalam poket dia macam mana? Orang kata baru makan tidur. Dia lupa nak tak bergigi di bilik ayat, dia buat bergigi. Tapi kalau hak ni tak ada isu. Maka itulah dia katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesesuaian sunnah itu sesuai diamalkan oleh kita, masalah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita pertahankan sunnah dalam hidup kita. Kita mengaji, kita belajar, apa yang Nabi kita buat, kita amalkan insya-Allah. Terima kasih pada grup Infak Masjid 17. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kecintaan pada mereka dan kita semua untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan generasi kita adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewarisi Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas daripada orang Arab dah mula tinggal Islam. Jadi orang Melayu Tuhan pilih untuk
mengambil budaya itu dan memperjuangkan dan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Yang baik daripada Allah, kuasa sendiri. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pada kita semua kecintaan pada Allah dan Rasul. Allah tambah, Allah kuatkan iman kita, Allah angkat kita semua ke sisi Dia. Allah murahkan rezeki kita semua. Allah berkati kehidupan kita. Allah jadikan anak cucu kita orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang mewarisi budaya Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita, urusan semua dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا في هدايتك اللهم نبر قلوبنا في هدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم